Seorang lelaki sedang berada di dalam sebuah rumah. Dia kemudian terkejut apabila mendengar pintu di tingkat bawah rumah ditendang oleh seseorang. Selepas pintu rumah terbuka, beberapa orang kemudian berlari naik ke tingkat atas rumah dan menemui lelaki tersebut. Lelaki itu kemudian dengan rela hati mengarahkan orang yang berada di situ supaya menembaknya. Apa yang terjadi sebenarnya? Pada hari kejadian, seorang lelaki sedang keluar jogging di sebuah taman perumahan. Semasa berjogging, dia tiba-tiba terdengar jeritan suara seorang perempuan meminta tolong. Suara perempuan itu datangnya dari arah salah sebuah rumah di situ. Dia kemudian mengikuti bunyi arah suara perempuan berkenaan. Sebelum sampai di pintu rumah tersebut, lelaki itu ternampak kelibat seseorang lari keluar dari rumah berkenaan. Dia kemudian menuju ke pintu rumah itu dan mendapati pintu rumah tidak berkunci. Dengan terdengar jeritan seorang perempuan dan juga kelibat seseorang lari keluar dari rumah tersebut menjadikan satu tanda tanya dalam dirinya. Perasaan ingin tahu apa yang berlaku di dalam rumah berkenaan semakin tinggi. Dia merasakan ada sesuatu yang berlaku di dalam rumah itu. Dia kemudian melangkah masuk dan terkejut apabila melihat sesuatu. Apakah perkara itu? Apabila melangkah masuk ke dalam rumah, lelaki itu mendapati ada seseorang sedang terbaring di atas lantai di tingkat bawah rumah. Orang itu terbaring dengan penuh berlumuran darah. Lelaki itu kemudian terus mengunci pintu rumah tersebut kerana berasa takut jika kelibat orang yang dinampak lari dari rumah itu akan datang semula. Dia kemudian memeriksa keadaan mangsa yang berlumuran darah itu sama ada masih lagi bernyawa ataupun tidak. Selepas itu, dia bertindak memeriksa keadaan rumah jika ada sesiapa lagi di dalam rumah tersebut. Dia kemudian mengambil langkah naik ke tingkat atas rumah. Apabila naik ke tingkat atas, lelaki itu mendapati semua pintu bilik di tingkat atas dalam keadaan terbuka. Hanya satu bilik sahaja yang pintunya dalam keadaan tertutup. Dia kemudian melangkah menuju ke bilik tersebut. Sedang dia melangkah ke bilik yang tertutup itu, lelaki berkenaan perasan ada seseorang yang sedang berada di beranda bilik yang pintunya tertutup itu. Tanpa berlengah lagi, dia terus menendang pintu bilik tertutup itu dan terus menuju ke beranda bilik. Dia amat terkejut apabila mendapati ada seorang lagi mangsa terbaring dalam keadaan berlumuran darah. Pada ketika inilah dia dapat melihat ada seseorang berlari dan melompat ke bawah melalui tiang lampu. Tiba-tiba, dia terdengar ada orang menendang pintu di tingkat bawah rumah. Dia langsung berasa panik dan takut hendak turun ke tingkat bawah rumah. Siapa pula yang tiba-tiba datang menendang pintu rumah? Adakah orang yang dilihat di luar rumah tadi datang semula? Setelah pintu di tingkat bawah rumah terbuka selepas ditendang, didapati beberapa orang telah naik ke tingkat atas rumah. Mereka semua merupakan anggota polis. Pihak polis kemudian menjumpai lelaki tersebut. Ketika serbuan berlaku, lelaki itu sedang duduk tertinggung di sebelah kompresor aircon. Pihak polis kemudian mengarahkan lelaki itu supaya menyerah diri. Namun, apa yang menghairankan adalah lelaki itu pula mengarahkan polis supaya menembaknya. Pihak polis kemudian memberi arahan kepada lelaki tersebut supaya jangan bergerak dan duduk. Pihak polis kemudian bertindak untuk menangkapnya. Ketika cubaan menangkapnya, lelaki itu secara tiba-tiba bertindak agresif dan mula melawan polis. Pihak polis kemudian dapat merampas sebuah beg berwarna hitam jenama Reaction yang tersandar pada sebelah kaki kiri lelaki tersebut. Pihak polis mula mengesyaki sesuatu. Apakah perkara itu? Pihak polis kemudian menyelongkar beg tersebut. Pemeriksaan ke atas beg itu mendapati terdapat banyak barang. Antaranya adalah sejumlah wang tunai, satu kunci kereta jenama Mercedes, seutas rantai emas dan juga sarung tangan. Rantai emas dan sarung tangan didapati kedua-duanya ada kesan darah. Pihak polis juga menemui sehelai kertas putih. Di atas kertas putih itu tertera alamat rumah berkenaan. Alamat rumah itu ditulis dengan tulisan tangan. Pihak polis mengesyaki tulisan itu adalah milik lelaki tersebut. Pegawai penyiasat polis Diraja Malaysia PDRM cuba untuk mendapatkan spesimen tulisan tangan lelaki berkenaan. Namun, lelaki itu enggan memberikan kerjasama.
Hasil siasatan di lokasi kejadian juga tidak menjumpai kesan cap jari orang lain, melainkan cap jari lelaki tersebut dan juga 2 orang mangsa yang ditemui mati itu. Lelaki itu yang merupakan suspek di dalam kes bunuh ini kemudian ditahan pihak polis. Kesemua barang kes yang dijumpai di lokasi kejadian dihantar ke makmal forensik untuk dianalisa. Mayat 2 mangsa pula dihantar ke hospital untuk dibedah siasat. Suspek yang tidak didedahkan namanya telah disyaki membunuh 2 orang mangsa di dalam sebuah rumah kediaman di Taman Tasik Indah, Kamunting, Perak. Suspek didakwa di mahkamah atas tuduhan membunuh dengan niat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Suspek boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati jika didapati bersalah. Hasil dari bedah siasat telah mengesahkan bahawa mangsa pertama mati kerana asphyxia akibat tekanan pada leher, manakala mangsa kedua pula mati berpunca dari tetakan sebanyak 21 kali pada bahagian leher. Kecederaan di bahagian depan kawasan leher berukuran 21 tikaman menembusi ke leher. Kesan kecederaan pada mangsa disahkan boleh menyebabkan kematian secara cepat. Ia menyebabkan kematian serta-merta kepada mangsa kerana dalam kes kematian boleh berlaku dalam beberapa minit. Ahli kimia juga mengesahkan terdapat DNA tertuduh pada barang yang dirampas di tempat kejadian. Persoalannya adalah, adakah benar tertuduh yang membunuh mangsa? Adakah benar tiada orang lain di tempat kejadian? Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa tertuduh dalam kes ini mempunyai motif untuk merompak. Tertuduh telah bertindak kejam dengan membunuh kedua-dua mangsa ketika melakukan rompakan. Rompakan dan pembunuhan dilakukan dalam satu transaksi yang sama oleh tertuduh sendiri dan bukannya orang lain. Penceritaan bahawa tertuduh terdengar suara orang menjerit meminta tolong hanyalah rekaan semata-mata oleh tertuduh sendiri. Jiran mangsa juga turut mengesahkan bahawa ada terdengar suara jeritan mangsa, tetapi jeritan itu berlaku ketika tertuduh sudah melakukan rompakan. Jiran mangsa juga yang menghubungi pihak polis. Selain itu, satu lagi rekaan cerita yang dibuat oleh tertuduh adalah dia melihat kelibat seseorang yang melarikan diri dari lokasi kejadian. Bukti saintifik telah mengesahkan bahawa tiada penglibatan dan jejak orang lain yang terlibat dalam kes ini. Kelakuan tertuduh yang bertindak agresif semasa ditahan polis dan juga keengganan tertuduh dalam memberikan spesimen tulisan tangan telah menimbulkan teori bahawa tertuduh sebenarnya terlibat dalam pembunuhan ini. Tertuduh juga gagal menafikan teori tersebut. Mahkamah Tinggi Taiping membuat keputusan bahawa tertuduh bersalah dan tertuduh dikenakan hukuman gantung sampai mati. Keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Taiping turut disahkan oleh Mahkamah Rayuan. Kes kemudian dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Apakah keputusan yang diambil oleh Mahkamah Persekutuan? Pada Oktober 2015, kes pembunuhan ini telah diputuskan oleh panel 5 hakim tertinggi negara yang diketuai Ketua Hakim Negara pada ketika itu, iaitu Tun Arifin Zakaria bersama-sama Yang Amat Arif Raus Sharif, Zulkifli Ahmad Makinuddin, Ahmad Ma'ruf dan Hassan Lah. Mahkamah Persekutuan Putrajaya mengekalkan hukuman gantung sampai mati ke atas tertuduh. Tertuduh kekal bersalah atas tuduhan membunuh 2 orang mangsa di lokasi kejadian. Untuk makluman, kedua-dua mangsa merupakan pasangan kekasih. Tertuduh telah bertindak kejam dengan membunuh mangsa pertama di ruang rehat di tingkat bawah rumah. Darah mangsa pertama dapat dilihat di merata-rata tempat. Mangsa diheret melalui ruang tamu dan tandas sebelum mati kerana dilemaskan tertuduh. Tertuduh sebenarnya sudah merancang awal untuk merompak. Seminggu sebelum kes menyayat hati ini berlaku, kelibat tertuduh sudah kelihatan di lokasi kejadian. Kertas putih yang dirampas polis dikatakan tertulis secara terperinci akan maklumat mangsa seperti alamat rumah, nombor pelik kenderaan dan juga waktu mangsa keluar bekerja.